Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah saudara-saudara sekalian, sesungguhnya hari itu, hari kiamat ketika berlakunya hisab, dikira amalan manusia. Ialah hari Allah Subhanahu wa ta'ala murka dengan murka yang tidak pernah ia murka sebelumnya seperti itu. Sehingga Rasul Ulul Azm, sahabat Ibrahim, Musa dan Isa alaihi wassalatu wassalam, apalagi Rasul-Rasul yang lain dan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, apatah lagi manusia biasa yang tidak Nabi, tidak Rasul, semua mereka dalam kegerunan. Mudah-mudahan Allah melindungkan kita dari murka di dunia sebelum murka di akhirat, dan meletakkan kita di kalangan orang-orang yang mencari keredaannya walaupun dimarahi oleh manusia. Kerana kita kena sedar bahawa kita hidup di alam dunia ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu mahu membilang nikmat Allah, nescaya tidak terhingga banyaknya. Allah Ta'ala yang menjadikan jasad kamu, ruh kamu, akal kamu, segala panca indera dapat melihat, mendengar, bercakap. Rizki, sama ada rizki jasad, makan minum, pakaian, tempat tinggal, segala kemudahan, semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak boleh berbuat apa-apa, walau sebijak mana sekalipun ilmu sains, teknologi. Tidak boleh buat besi, tak boleh buat kayu, tak boleh buat makanan sebiji beras, biji gandum pun. Kalau buat pun mesti berbahan yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh buat sendiri. Kain, baju, pakaian, semuanya daripada kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak beri, segala-galanya tidak ada, termasuk diri manusia sendiri. Ibadat yang manusia buat ikut perintah halal dan haram, tak mampu nak bayar nikmat yang Allah Ta'ala beri, tak mampu nak dililai harganya, maka padan Allah Ta'ala murka, marah pada hari itu. Pada hari dihisapkan amalan manusia, kalau dibandingkan dengan pemberian Allah, kurnia Allah, apalagi Allah itu Tuhan, mencipta seluruh alam, dia berkuasa di atas segala-galanya. Perkara pertama yang dikira berhubung dengan masalah sesama manusia ialah melibatkan darah. Amal ibadat yang pertama dikira ialah sembahyang, dibaca minggu lepas. Sembahyang adalah amal ibadat yang pertama yang dihisap pada hari kiamat, sebelum daripada haji, puasa, zakat, sedekah, zikir, tasbih dan lain-lain. Sembahyang yang pertama dihisap di padang mahsyar. Adapun perkara yang berkait dengan kih manusia, yang pertama dihisap ialah melibatkan darah, dengan sebab membunuh, dengan sebab mencederakan orang, menyakitkan orang, menyakitkan tubuh badan dia. Allah sebut dalam Al-Quran,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu hukuman qisas, hukuman balas terhadap perkara yang berkait dengan darah, pembunuhan dan sepertinya. Disebut dengan kutiba alaikumul qisas, macam kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, diwajibkan ke atas kamu melaksanakan hukum qisas. Perkataan kutiba, diwajibkan, ini disebut dalam Quran. Tapi oleh kerana kita tak erti makna Quran, duduk ingat puasa saja. Kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumus siyam. Itu ayat-ayat Quran yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas manusia. Puasa fardu ain atas tiap-tiap seorang. Adapun menjaga darah manusia fardu ain atas tiap-tiap seorang. Jangan zalim, jangan pukul, jangan bunuh orang sewenang-wenang, kecuali mengikut hukum yang ditetapkan oleh Allah. Hukuman qisas, hukuman hudud, hukuman yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukuman-hukuman ini adalah kewajipan kerajaan yang memerintah. Kerajaan, siapa dia yang lantik dia? Rakyat lantik dia. Rakyat lantik kerajaan macam mana? Kalau lantik kerajaan yang tak laksanakan hukuman qisas, hukuman hudud, hukuman yang Allah wajibkan dalam Quran, maka pikulah rakyat itu. Maka Allah sangat murka pada hari kiamat, sangat marah pada hari kiamat. Betapa besarnya dosa yang berkait dengan darah ini, dengan bunuh. Allah Ta'ala sebut tentang Bani Israel, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin faqad faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Allah Ta'ala tetapkan berbani Israel, barang siapa yang membunuh satu nyawa, seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya. Barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, macam dia selamat manusia seluruhnya. Macam mana? Seorang manusia itu, daripadanya dilahirkan anak, cucu, cici, zuriat, keturunan yang beramah-ramah setelah berlalu masa ratus dan ribu tahun. Bila dia bunuh seorang, dia bunuh zuriat keturunan dia di masa yang akan datang. Ini adalah dosa yang sangat besar. Maka perkara yang berkait dengan manusia, yang pertama dihisap pada hari kiamat, yang berkait dengan darah. Perkara ini dinyatakan oleh hadis berikut. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda baina an-nas yawm al-qiyamati fi ad-dima'. Muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari, Muslim dan ulama-ulama hadis yang lain. Artinya, pertama-tama yang dibicarakan di kalangan sesama manusia pada hari kiamat ialah perkara yang berhubung dengan darah, yang berhubung dengan kecederaan, yang berkait dengan qisas. Kalau bunuh, hendaklah diqisas dengan hukuman bunuh. Kalau mencederakan, dengan mencederakan, menyebabkan buta satu mata, butakan mata dia. Dia kerak telinga dia. Dia kerak tangan dia. Dia tumbuk patah gigi dia berapa batang. Itu hukuman qisas. Hukuman qisas, kecuali orang yang berkenaan memaafkan. Kalau yang mati, keluarga dia memaafkan. Kalau memaafkan, ditukar dengan diat. Dimaafkan juga tak ada. Diat ialah bayaran ganti rugi. Ini diat, ganti rugi. Diat maknanya ganti rugi. Kecederaan yang tak boleh nak ukur, dibayar dengan diat. Ada diat mughallazah, ada diat mukhaffafah. Diat yang berat dan diat yang ringan. Zaman Nabi SAW dibilang berapa ekor unta. Zaman sekarang dinilai berapa harga berapa ekor unta itu. Itu ialah hukuman diat dalam Islam, hukuman qisas. Hukuman ini tak diamalkan lagi.
tak diamalkan lagi, ditinggalkan oleh orang Islam, pakai undang-undang orang putih, undang-undang orang kafir, maka dah hari kiamat jagalah hari kiamat. Dan perkara berkait dengan ini, jagalah orang yang memerintah, jagalah orang yang menyokong orang yang memerintah itu, jagalah. Padang RM50, padang sebenarnya berah pada hari kiamat, jaga pada hari kiamat. Ini berkait dengan dimak, dengan darah manusia pada hari kiamat. Para ulama membuat kesimpulan bahawa sembahyang menjadi perkara yang pertama dihisap, berhubung dengan hak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak Allah Ta'ala ialah ibadat, hak Allah Ta'ala hukum hudud, ini hak Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala ialah perkara ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji, termasuk hukum hudud, itu hukum hak yang berkait hak Allah Ta'ala. Dan perkara darah pula berhubung dengan sesama manusia. Perkara manusia berkait dengan darah, berkait dengan maruah, harga diri, harta dia, diambil dengan cara yang tak betul. Di antara bentuk pengadilan pada hari itu juga ialah seperti dinyatakan oleh hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw shay'un falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamati wa in lam takul lahu hasanat ukhidha min sayyi'at, dengan sin kecil bukan sin besar, tu salah aja. Sayyi'at buang titik atas, min sayyi'ati sahibihi fahummil alaihi, rawahul Bukhari. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang mempunyai sesuatu kezaliman yang dilakukannya terhadap saudaranya, berhubung dengan maruahnya, dirinya, atau apa sahaja, maka minta halalah daripadanya sebelum tiba masa di mana tiada lagi wang dinar dan dirham. Di mana dilakukan, jika ia mempunyai amal yang soleh, dicabut darinya amal yang soleh itu menurut qada kezalimannya. Jika ia tidak mempunyai amal-amal yang baik, dicabut dari kejahatan saudaranya yang kena zalim, lalu dibebankan ke atasnya, yakni si zalim itu. Cara bayar hutang ialah minta halal di atas dunia. Kalau boleh minta halal, minta halal. Dia mati dah, ataupun jauh, ataupun sebagainya, berlaku benda lebih buruk lagi, tak boleh nak minta halal. Macam mana? Doa kepada orang itu, doa istighfar untuk orang yang kita zalimkan dia, minta Allah Ta'ala beri rahmat pada dia. Istighfar termasuklah sedekah, niat hadiah pada dia kalau dia sudah mati. Itu cara nak minta, cara menghalalkan kesalahan kita dengan orang. Minta halal di atas dunia, kalau tidak kena bayar pada hari kiamat. Cara membayarnya, dicabut pahala-pahala yang ada pada dia, beri pada orang yang kena zalim. Kalau sekiranya habis pahala, ambil dosa kat waktu, letak atas pahala dia pula. Itu cara bayar hutang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis qalu al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Faqala sallallahu alaihi wasallam innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin ada waktu, wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha
وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من سيئاته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه Muslim. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, adakah kamu tahu siapakah orang yang muflis itu? Muflis ialah orang yang bankrupt, harta tak cukup nak bayar hutang, itu muflis. Dia hutang dengan orang, tak cukup harta nak bayar hutang, itu muflis. Mereka menjawab, orang yang muflis di kalangan kami ialah sesiapa yang tiada mempunyai wang ringgit atau mata benda. Yang muflis ni orang yang tak ada duit, tak ada harta untuk bayar hutang dia. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya orang yang muflis di kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat, orang yang tiba pada hari kiamat untuk dihisap amalan dia. Bersama sembahyang, dia bawa pahala sembahyang, banyak pahala sembahyang dia, sembahyang waktu tak tinggal, pergi masjid tak tinggal, sembahyang sunat, tahajud, duha, rawatib, tarawih, macam-macam sembahyang. Puasa wajib, puasa sunat, banyak dia. Zakat, bayar zakat, sedekah lagi. Dan juga dosa memaki orang. Dalam masa yang sama, dia ada dosa maki orang. Dia maki orang tak ada sebab apa, bukan kerana mencegah kemungkaran, kerana marah, bukan dengan sebab-sebab yang diizinkan oleh syarak. Dia maki orang, menuduh orang, dia tuduh orang dengan tidak ada saksi, tidak ada bukti, tidak ada kenyataan. Tuduh orang, memakan harta orang, makan harta orang, tipu orang, ambil harta pesaka tak betul, termasuklah hutang, punya tak bayar, tipu orang, menumpahkan darah, mencederakan orang, membunuh orang, memukul orang, lalu diberikan pahala kebaikan yang ada padanya kepada orang itu. Maka pahala sembahyang dia, pahala puasa dia, pahala zakat dia, pahala sedekah dia, pahala haji dia, pahala umrah dia, dibayar pada orang yang dia buat zalim itu. Dan kepada orang yang lain diberi juga dari pahala kebaikannya, diberi pahala kebaikannya pada orang lain, habis buat bayar hutang, maka habislah pahala kebaikan yang ada padanya sebelum diberikan daripada kesalahannya itu. Setelah dinyatakan kesalahannya, tak habis, diambil dari dosa-dosa orang itu, lalu dicampurkan ke atasnya, kemudian dicampurkan ke dalam neraka. Dia dicampur dalam neraka. Diambil dosa orang tu, letak atas dia, campur dalam neraka dengan dia sekali. Tak cukup nak bayar hutang. Ini cara dihisap pada hari kiamat. Orang yang pertama, dengan sebab itu tuduh orang sewenang-wenang tidak boleh. Disebut dalam sejarah Khulafa' Rasyidin, Sayyidina Umar, dia juga berjalan malam siasat rakyat dia. Siasat rakyat dia, dia pergi hitam nampak api, dia pergi hitam kut lubang. Kita tengok beberapa orang muda, ada orang muda-muda duduk tengok minum arak, duduk buat kosong. Sayyidina Umar langgar masuk. Sayyidina Umar kata, mu ni minum arak, mu ni buat kerja tak betul. Lalu dia kata, Amir ni buat tak betul juga, dah beri salam, dia kata. Hitam orang, tak jasus, tak ada saksi, tak ada apa. Sayyidina Umar tubik bodoh je. Tubik bodoh, tak ada nak buat apa-apa, kerana tidak ada bukti. Walaupun dia seorang ketua negara, seorang pemimpin, dia boleh bertindak nak jatuh hukuman tak boleh, ta'zir mungkin boleh, ta'zir boleh, pihak boleh ta'zir, tapi nak bawa ke mahkamah tak boleh, bukti tak ada. Kerana menuduh dengan tidak ada bukti, walaupun ia sungguh, tidak boleh dari segi hukum
syarak. Sayyidina Umar pergi mayat subuh. Sudah mayat subuh, Sayyidina Umar kata, aku mari sembahyang tadi temu tengah jalan. Ada sepasang lelaki dan perempuan buat benda yang maksiat. Macam mana aku nak buat? Kata Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, saya kira Amirul Mukminin tidak boleh mengadakan 4 orang saksi, maka dijatuhkan hukuman sebanyak 80 sebatan. Sayyidina Umar kata, aku tak tengok apa-apa pun, kata Sayyidina Umar. Begitu. Ini hukum hudud ni hukumnya sangat keras, tetapi nak menjatuhkan hukuman mesti kena ada bukti. Itu qazaf, berkait dengan qazaf. Tuduh orang tidak boleh kecuali dengan ada saksi. Hak dosa itu dia dengan Tuhan, dia dengan Allah Taala. Hak pemerintah kena sabit kesalahan dengan ada bukti. Setelah disiasat, ada saksi ataupun ada qarinah, ada alasan-alasan, evidence dalam istilah undang-undang pada hari ini. Kalau tak ada saksi, dikenakan ta'zir. Kalau ada saksi, dikenakan hukuman mengikut undang-undang yang ada dalam hukum syarak. Orang yang pertama dipanggil ialah Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana dinyatakan oleh hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awwalu man yud'a yaumal qiyamati Adam fatara'a dzurriyyatahu fayuqalu hadha abukum Adam fayaqulu labbaik wa sa'daik fayaqulu akhrij ba'sa jahannam min dzurriyyatik fayaqulu ya rabbi kam ukhrij fayaqulu ukhrij min kulli 199 faqalu ya Rasulullah idzan ukhidha minna kullu 199 famadha yabqa minna qala inna ummati fil umami kasya'ratil bayda bis thawril aswad rawahul Bukhari. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah pernah bersabda, awal-awal yang dipanggil pada hari kiamat ialah Adam. Adam manusia yang pertama, dia dulu sekali dipanggil, dulu pada orang lain. Ia dilihat oleh zuriatnya dan dapat dilihat oleh mereka. Nabi Adam tengok semua zuriat kita, zuriat dia, nak kata berapa beliau daripada awal sehingga hari kiamat, dia tengok mereka, hak baik, hak jahat, ahli syurga, ahli neraka, dia tengok mereka. Dan semua manusia tengok Adam alaihi salam. Lalu dikatakan, inilah dia bapa kamu Adam, ini bapa kamu Adam. Diumumkan. Ia berkata, ya. Lalu Allah berfirman kepadanya, keluarkan orang-orang yang masuk neraka di kalangan zuriatmu. Keluarkan orang masuk neraka kalangan anak cucumu. Ia berkata, wahai Tuhanku, berapa ramaikah? Ramai mana? Allah berfirman, keluarkan untuk dimasukkan ke neraka tiap-tiap 100 orang seramai 99. 100 orang 99 masuk neraka. 100 orang 99 masuk neraka. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apabila diambil dari kalangan kami tiap-tiap 100 orang seramai 99, maka apakah yang tinggal di kalangan kami? Kita umat Muhammad di akhir zaman, kalau campur dengan berapa beliau manusia, maka manalah yang selamat kalangan umat Muhammad. Lalu sahabat kata ke Nabi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku dibandingkan dengan orang-orang yang lain laksana sehelai rambut putih di dalam seekor lembu jantan yang berwarna hitam. Kata Nabi, umatku ni laksana seorang bulu lembu jantan yang besar yang warna hitam, bulu yang putih. Itu bandingan umatku dengan manusia yang sangat ramai. Berdengar begitu, maka Nabi rasa, sahabat rasa tenang dengan Nabi beritahu. Di antara orang yang mula-mula dihisapkan, orang yang mula-mula dihisap ialah orang yang mengerjakan amal dengan riak, yang mengerjakan amalan kerana nak tunjuk ke orang. Dia buat amal di atas dunia,
Amalan dia kerana nak tunjuk ke orang, bukan kerana Allah Ta'ala, bukan dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintah kepada mereka itu melainkan supaya mereka memperhambakan diri kepada Allah dengan ikhlas. Bagi Allah sahaja ad-din, bagi Allah sahaja agama, tak ada bagi yang lain. Bagi Allah sahaja agama. Maka barang siapa yang buat amal bukan kerana Allah Ta'ala, akan dikira pada hari kiamat, akan dikurangkan pahalanya, kecuali dia bertaubat di atas dunia ini. Disebut dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida. Ustushhida, buang hamzah di atas, tak ada hamzah di atas hal itu. Rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhidtu, buang hamzah itu, hatta ustushhidtu qala kadhabta walakinnaka qatalta an yuqala jari faqad qil ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق bukan itu, hamzah di atas, أن ينفق فيها أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار رواه مسلم. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya awal-awal manusia yang dibicarakan pada hari kiamat ialah seorang lelaki yang mati syahid. Yang pertama dihisab pada hari kiamat, seorang yang mati di medan perjuangan yang berjihad, dia mati syahid, dihisab juga pada hari kiamat. Lalu ia dibawa ke pengadilan Allah, dibawa ke hadapan Allah, lalu diperkenalkannya kepadanya akan segala nikmat yang diberi kepadanya, ditunjuk nikmat yang diberi kepada dia, kemudian dia mengetahuinya. Allah berfirman kepadanya, apakah yang kamu amalkan dengannya? Membuat apa dengan nikmat ni? Nikmat kekayaan, nikmat tubuh badan sihat, kuatnya, gagah perkasa. Membuat apa dengan nikmat ini? Dia berkata, aku berperang perjalananmu sehingga aku mati syahid. Aku berperang perjalananmu sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, kamu bohong. Tuhan kata, kamu bohong. Tetapi sebenarnya kamu berperang supaya dikata orang kamu berani. Mu berani nak tunjuk ke orang supaya orang kata mu ni berani, mu hebat. Bukan kerana aku, maka telah dikatakan begitu. Kemudian diperintah supaya ia dibawa ke tempat hukumannya, lalu diseret di atas mukanya sehingga ia dicampakkan ke dalam neraka. Dibawa pada seorang yang belajar ilmu, dibawa seorang yang mengaji, belajar ilmu, dan ia mengajar pula kepada orang lain, mengajar pada orang lain pula. Hebat. Setelah dia belajar pandai, boleh mengajar orang lain, alim dia, dan ia pandai membaca Al-Quran, pandai baca Quran.
bawa orang pandai baca Quran, lalu ia diperintah supaya dibawa ke pengadilan Allah, dibawa hadapan Allah, diperkenalkan kepadanya segala nikmat yang telah diberi kepadanya. Maka dia kenal akan nikmat itu, dia nampak nikmat itu. Allah berfirman kepadanya, apakah yang kamu amalkan dengannya? Membuat apa dengan ni? Membuat apa dengannya? Ia berkata, saya telah belajar suatu ilmu, saya mengajar pula, dan saya membaca Al-Quran kerana-Mu. Saya belajar dapat ilmu, saya ajar orang. Saya pandai Quran, saya ajar orang baca Quran. Allah berfirman, kamu berbohong, kamu bohong, tetapi sebenarnya kamu belajar, mengajar dan membaca Al-Quran supaya dikata orang kamu pandai membaca, qari. Maka telah dikatakan begitu, memang boleh tak tu. Kemudian ia diperintah supaya dibawa ke tempat hukumannya, lalu ia diseret di atas mukanya sehingga ia dicampur ke neraka, capok dalam neraka kerana riak, tunjuk, bukan ikhlas. Dan seorang lelaki yang dikurniakan oleh Allah dengan kesenangan hidup dan diberi kepadanya berbagai-bagai jenis harta, bawa orang kaya pula, banyak harta dia, kaya berjuta-juta, bilion, triliun sekarang. Dia dibawa ke pengadilan, diperkenalkan kepadanya akan nikmat yang telah diberi kepadanya, diperkenalkan, ini nikmat aku beri padamu, harta banyak. Maka dia mengenali, dia tahu itu harta dia. Allah berfirman kepadanya, apakah yang kamu amalkan dengannya? Membuat apa dengannya? Dengan harta banyak ni? Dia berkata, aku tidak tinggal suatu jalan pun yang engkau kasihi supaya aku berbelanja padanya, melainkan aku membelanjakan padanya kerana-Mu. Aku belanja kerana-Mu, kerana-Mu wahai Tuhan. Aku beri semangat kerana-Mu. Allah berfirman, kamu bohong, sebenarnya kamu melakukan itu supaya dikata orang, dialah orang yang pemurah, supaya orang kata mu ni orang pemurah, orang baik. Sesungguhnya telah dikatakan begitu. Kemudian diperintah supaya ia dihukum, lalu diseret ke atas mukanya, kemudian dia dicampur dalam neraka, capuk dalam neraka. Ini kerana riak. Riak termasuk dalam syirik khafi. Syirik ada dua, syirik jali, syirik khafi. Syirik akbar, syirik asghar. Syirik jali, syirik yang nyata. Syirik yang akbar ialah menyembah berhala, menyembah manusia, menganggap manusia macam Tuhan, menganggap manusia ni tahu benda yang gaib, sembah makhluk, percaya pada hukum manusia baik pada hukum Allah Ta'ala. Ini syirik yang nyata. Syirik ni kalau berlaku dengan tahu, pengetahuan, maka batal Islam dia, batal dua kalimah syahadah dia. Yang kedua, syirik yang khafi, yang tersembunyi, syirik asghar, iaitulah buang ibadat bukan kerana Allah Ta'ala, buang ibadat kerana manusia, kerana nak tunjuk ke orang, bukan kerana Allah Ta'ala. Syirik ini menghapuskan pahala-pahala, kecuali dia bertaubat di atas dunia ni, menghapuskan pahala-pahala. Dalam sirah banyak bukti bagaimana para sahabat dan as-salafus salih radhiyallahu anhum menunjukkan keikhlasan mereka. Di antaranya seorang badui, orang darat yang buta huruf, tak tahu baca, tak tahu menulis, masuk Islam ikut Nabi. Setelah menang berperang, banyaklah harta rampasan perang. Dia beri unta ada puluh ekor, ratus ekor, kambing ratus ekor, dia beri, bukan sekor, ratus ekor beri. Orang Badui ini bila Nabi nak beri, dia kata, ya Rasulullah, saya berjuang bukan kerana ni, saya berjuang liyakuna sahmu hahuna, supaya anak panah kena sini. Dia tunjuk di leher dia, anak panah kena sini, bukan ini tujuan saya. Nabi kata insyaAllah, insyaAllah. Dan si Badui ini mati syahid. Dan disebut dalam hadis bagaimana sahabat-sahabat Nabi, contohnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu,
yang dilantik jadi penglima zaman Nabi. Nabi kata Saifullahi wa Saifu Rasulih, pedang Allah dan pedang Rasulnya. Zaman Abu Bakar ketika berlakunya peristiwa Riddah, Nabi lantik, Abu Bakar lantik dia jadi penglima tertinggi tentera Islam untuk menghadapi orang-orang murtad. Semua penglima-penglima di bawah dia, penglima tertinggi. Zaman Sayyidina Umar pecah dia, jatuh pakat. Walaupun dia jatuh pakat, dia terus juga berjuang bawa Abu Ubaidah terus. Ada orang kacang tanya dia mau berasa warna jatuh pakat ni. Dia kata aku berjuang sejak zaman Nabi, bukan kerana Abu Bakar, bukan kerana Umar, kerana Allah. Aku kerana Allah, kata dia. Ini bukti bagaimana mereka menunjukkan keikhlasan. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, seorang pemimpin Ansar yang terkenal, ketika Nabi memimpin bala tentera masuk ke Mekah, penduduk Mekah menyerah diri. Mekah masuk dengan aman, tidak ada penentangan yang besar. Lambang syiar cogan kata, al-yauma yaumul marhamah, hari ini hari kasih sayang. Ini syiar yang diucap, al-yauma yaumul marhamah, hari ini hari kasih sayang. Oleh kerana Sa'ad bin Ubadah ni semangat dah lalu, dia sebut al-yauma yaumul malhamah, hari ini kami nak berlawan. Semangat tinggi sangat. Lalu orang mengadu pada Nabi. Nabi terus panggil, Nabi terus jatuhkan pangkat dia, ambil bendera, suruh pada anak dia, dan dia jatuh pangkat. Dia terus bersama dengan Islam. Ini mereka yang menunjukkan keikhlasan di zaman awal Islam untuk jadi contoh dan teladan. Ini betul-betul kerana Allah Ta'ala. Disebut banyak ulama-ulama zaman dulu yang mengajar menunjukkan keikhlasan. Ibnu Sirin, seorang alim tabi'in. Ibnu Sirin ini Muhammad bin Sirin, ini ulama tabi'in. Tabi'in ini murid pada sahabat, murid pada Bakar, Umar, Osman dan Ali. Ini tabi'in. Abu Hurairah itu sahabat. Tabi'in ialah generasi yang kedua lepas pada sahabat. Banyak ulama tabi'in. Di antaranya ialah Urwah bin Az-Zubair, Sa'id bin Musayyab, Hasan al-Basri, Qatadah. Ini ulama-ulama tabi'in. Muhammad bin Sirin ini dia alim, ada pandangan-pandangan dia yang dhaif, dia ijtihad, pandangan dia dhaif. Di antaranya ialah dia berpandangan boleh menjamak dan qasar sembahyang di masa mukim bila sibuk. Dia ulama tabi'in, bukan sembarangan. Lebih dulu pada Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, bukan sembarangan. Ini dia ijtihad dia. Ijtihad dia itu cerita lain. Kita tak berpakar pendapat dia, itu cerita lain. Dia seorang yang alim. Bagaimana keikhlasan dia? Di antara masyhur Ibnu Sirin ialah dia pandai takbir mimpi. Pandai takbir mimpi. Kalau orang tanya bab takbir mimpi, dia boleh jawab. Ini bijak. Orang mimpi bergian-bergian, biasanya Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub. Ini yang Tuhan beri pada dia ilmu takbir mimpi. Ibnu Sirin ini Tuhan beri dia boleh ilmu takbir mimpi. Bijak dia, pandai dia, cekap. Dia ikhlas, dia tak takut pada siapa dia. Seorang perempuan, hamba orang datang, saya nak tanya Syekh, saya bermimpi orang lelaki mari tubuh dengan saya, ramah sangat, ramah, terlalu jejek. Apa makna ni? Dia tengok pada perempuan ni, mu dah mimpi orang lain mimpi, mu kena suruh. Dia kata mu kena suruh balik. Ni bijak dia. Kawan ni balik. Lepas beberapa hari dia mari pula, ingat ke dia lupa. Rupanya orang alim dia ingatan dia kuat. Dia kenal walaupun ribu orang. Mari, saya mimpi yang menakutkan. Saya telah disebuhi oleh lelaki yang ramah, benda haram, benda yang tak boleh. Dia tengok, bukan mu mimpi, mu orang lain suruh mu tanya. Dia kata, suruh mu tanya.
Lepas tu mari pula, lepas berapa hari lama mari pula tanya soalan yang sama. Mu tu kan tanya je, bukan mu mimpi orang lain mimpi ni. Betul lah, saya ni disuruh oleh tuan saya Pemaisuri Harun al-Rashid, Pemaisuri Khalifah yang bermimpi ni. Barulah betul, dia kata. Baru betul. Beritahu pada dia, jangan dia takut, dia akan buat sesuatu yang orang boleh menikmat dengan sebab perbuatan dia. Iaitulah Zubaidah isteri Harun al-Rashid yang mengadakan projek bekalan air di Mekah. Dibuat empangan di Hunain, bila hujan air berkumpul di situ. Musim haji disalurkan bekalan pada jemaah haji. Jadi orang Islam, tamadun Islam yang pertama mengadakan bekalan air dalam sejarah manusia. Bukan orang putih buat, orang Islam buat. Ibnu Sirin juga, orang tanya dia, saya mimpi tengok ayat jatan, telang mutiara, telang mutiara dia besar jari je, dia berok tubik besar bola besar. Lepas tu dia telang mutiara, lepas tu tubik serupa je. Kalau terang mutiara tubik jadi halus kecil, kalau besar jari jadi halus si. Dia kata yang pertama tu ialah Hasan Basri. Hasan Basri, dia ni ilmu Tuhan beri pada dia, ilmu dia mengembang dengan luas. Yang kedua tu Qatadah, geng dia juga, geng dia belajar. Qatadah ni dia ada ilmu dia macam tu je, dok sebo macam Hasan Basri. Yang ketiga tu telang besar, tu biar halus je aku ilmu aku sikit je. Ini tawaduk, menandakan keikhlasan. Dengan sebab itu Tuhan beri pada dia ilmu, boleh ilmu laduni, disebut dalam oleh ulama tasawuf ilmu laduni, ilmu yang Tuhan beri dengan ilham yang menepati hukum syarak, bukan ilham yang tidak menepati hukum syarak. Ada ulama-ulama yang begitu keadaannya, Tuhan beri pada dia ilham, menunjukkan keikhlasan dia kerana Allah SWT. Atas dunia Tuhan buktikan keikhlasan dia. Dalam kisah sedekah pula, ada seorang, dia ada harta, tak mahu orang nampak sedekah dia, tak mahu orang tengok. Lalu dia keluar malam, dia pun tengok orang puan seorang beri sedekah. Dia ingat orang tak nampak, ada orang kelih, ada orang tak nampak. Esok orang buah dia tu beri derma ke pelacur. Allah sedih dia, orang tahu, ingat kau tak tahu. Lepas tu tak apalah, malam lain pula, dia pun beri derma. Ingat kau orang miskin ni orang kaya dah. Dia kata beri derma kau orang kaya sedekah, jadi apa? Kemudian yang ketiga, dia keluar, dia tengok orang tak ada ni, beri. Kena beri kau orang curi, orang jahat, orang curi. Dia orang kata dia beri derma kau orang curi, orang jahat, jadi apa? Dia pun, ya Allah, ya Tuhan aku silap beri derma. Disebut ni kisah dalam hadis. Tiba-tiba hak kaya tadi insaf, dengan sebab dia bersedekah ke orang kaya tu kata dia derma tak mahu orang nampak, beri ke aku ni kaya tak derma ke orang, bakhil kedeku. Orang kaya jadi pemurah dengan sebab berkat sedekah dia. Yang berzina pun, yang lacur tadi jadi insaf, meninggalkan zina, bertaubat pada Allah Ta'ala. Yang mencuri tadi berhenti curi. Ini innal hasanat yudhibna sayyi'at, kebaikan boleh menghapuskan kejahatan. Ini makna berkat. Kita beri sikit, ada berkat, mendatangkan kebaikan kepada kita dan kebaikan pada orang lain. Ada orang beri tapi tidak ada apa-apa keberkatan, beri kerana nak tunjuk ke orang, kecuali kerana untuk menggalakkan orang lain. Dia kerana Allah Ta'ala, tapi supaya orang lain menunjukkan kehebatan, orang lain jadi berani. Contohnya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ni anak Abu Jahal, hak jahat sekali Abu Jahal ni. Bila Nabi buka Mekah,
Nabi mengisytiharkan lebih kurang atau 20 orang. Orang ni kalau berjumpa takak bunuh, Nabi kata tak ada maaf. Di antara Ikrimah di antaranya Ikrimah ni dia melarikan diri ke Yaman. Isteri dia masuk Islam. Masa tu tak ada lagi pasal-pasal ni. Isteri dia pergi mengadu kepada Nabi, minta Nabi maafkan Ikrimah. Nabi kata aku maaf. Ikrimah pun datang masuk Islam. Anak Abu Jahal masuk Islam. Kemudian dia nak tebus balik segala kesalahan dia zaman jahiliah. Dia berkawan dengan ayah dia, lawan Nabi, nak tebus balik. Zaman Sayyidina Umar ketika berlakunya peperangan yang terkena peperangan Yarmouk. Yarmouk ialah satu lembah di Jordan. Di antara 30,000 tentera Islam dengan 1 juta tentera Rom. 30,000 lawan 1 juta. Dengan kepintaran Khalid bin Walid yang dipecah tadi, membuat strategi, jadi menang peperangan ini. Di antara yang terlibat dengan perang ini Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah ni dia duduk di bahagian tengah bala tentera, duduk tengah, barisan depannya orang lain. Bila barisan depan sudah musnah, dibinasakan oleh musuh, menyebabkan musuh terlalu ramai, Ikrimah yang dia ni di zaman jahiliah dia lawan Nabi, dia nak tebus balik kesalahan dia. Lalu dia campak perisai dia, dia campak ulu pedang dia, pedang telanjang, campak. Siapa yang sanggup mati bersama dengan aku? Siapa sanggup mati? Khalid kata jangan wahai Ikrimah, jangan buat begini. Tidak, dia kata tidak, hanya aku kerana nak balas balik kesalahan aku masa jahiliah dulu. Buktikan ini ikhlas. Lalu 400 orang bersama dengan dia dan merempuh tentera Rom pulak beranda dan memberi kemenangan pada tentera Islam. Ini ialah orang yang menunjukkan keikhlasan zaman Nabi. Zaman Nabi, zaman as-salafus salih, banyak orang macam ni. Bukan sehingga hari kiamat pun ada orang macam ni. Orang hak suka nak tunjuk ke orang pun ada juga. Hak tunjuk ke orang ni lah menyebabkan dihapuskan pahalanya. Oleh kerana itu barang siapa yang ada dalam diri dia riak, ujub, sum'ah ni supaya orang dengar dia buat. Ujub ni kagum pada diri dia sendiri, puji diri dia sendiri macam iblis, puji diri dia sendiri, ataupun yang tunjuk pada orang. Ini boleh membatalkan pahala. Ini termasuk dalam dosa yang tersembunyi yang dibahaskan oleh ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf membincangkan perkara ini. Kalau nak belajar tasawuf, belajar benda-benda yang macam ni. Jangan belajar nak tengok Tuhan. Ada orang juga belajar tasawuf nak suruh mari mimpi nampak tu, nampak ni. Ini ngaca ni. Ini ngaca. Belajar tasawuf ni nak membersihkan hati, betul-betul ikhlaskan Allah Ta'ala. Ini perbincangan ilmu tasawuf. Ilmu Islam ni ada 3, iaitulah iman, Islam dan ihsan. Ulama menyebut ma'rifah, hakikat, ma'rifah mengenal Allah Ta'ala, amal yang berkait dengan tu, dan hakikat yang bahas tentang hati manusia. Ilmu tasawuf supaya ikhlas kerana Allah Ta'ala. Tasawuf ni bukan kerana nak cari ramah, nak cari benda-benda pelik, itu tak pakar. Itu tasawuf yang tak pakar. Nak nampak benda-benda yang batin, yang tersembunyi, akhirnya syaitan tunjuk depan dia. Syaitan jadi berzikir, syaitan tipu dia. Ini boleh merosakkan. Perbahasan ilmu tasawuf ialah perbahasan tentang perkara riak, perkara ujub, sum'ah yang boleh membatalkan pahala, menyebabkan amal ditolak pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungkan kita daripada dosa yang zahir dan dosa yang batin. Bismillahirrahmanirrahim. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama-tama dihisab. Di hari yang dahsyat ini, Allah Subhanahu wa taala
memberi kurnia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Meskipun mereka umat yang akhir dilahirkan di dunia, tetapi mereka diselesaikan hisab lebih dahulu dari umat-umat yang lain pada hari kiamat, dan pertama-tama juga dimasukkan ke syurga. Perkara ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu al-akhirun wa nahnu as-sabiqun yawm al-qiyamah baida anna hamzah di atas baida anna kulla ummatin utiyatil kitabu min qablina wa utinahu min ba'dihim thumma hadha al-yawma alladhi katabahu Allah alayna hadana Allah lahu wan nasu lana fihi tab'un al-yahud ghadan wan nasara ba'da ghadin muttafaqun alayh. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW telah bersabda, kamilah umat yang akhir yang dilahirkan dan umat yang didahulukan pada hari kiamat. Meskipun tiap-tiap umat dikurniakan kitab dahulu daripada kami, dan kami dikurniakan kemudian daripada mereka, kemudian hari ini, yakni hari Jumaat, yang telah ditentukan oleh Allah kepada kami, dan Allah memberi petunjuk kepada kami baginya, dan manusia yang lain mengikut di belakang, yaitu besok hari Sabtu, yakni Yahudi besok hari Sabtu, dan Nasara pula lusa, yakni hari Ahad. Hadis ini menegaskan kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi kelebihan oleh Allah pada hari kiamat kelak, kerana memang dilihat bebanan umat ini lebih besar daripada umat yang lain. Rasul-Rasul zaman dahulu diutuskan untuk zaman dia saja dan untuk bangsa dia saja. Adapun umat Muhammad SAW diutuskan untuk seluruh dunia yang luas ini, kepada semua bangsa. Inilah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Masanya lebih panjang, perjuangannya lebih lama. Rasul-Rasul zaman dahulu, apabila Rasul mereka mendoakan kepada Allah, diturunkan bencana dan bala terhadap penentang-penentangnya. Allah menurunkan bala dan bencana. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi-Nabi yang lain. Allah membinasakan umat-umat zaman dahulu setelah diberi tempoh di masa itu. Adapun umat Muhammad SAW ditugaskan pada umatnya berjuang menghadapi kesusahan dan kepayahan. Dalam masa yang lama, mereka yang menentang tidak diturunkan bala serta-merta, menyebabkan umat ini menanggung kesusahan dan kepayahan yang lebih daripada umat-umat yang lain. Di sinilah di antara kelebihan yang diberi oleh Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikurniakan kitab Al-Quran, petunjuk sehingga hari kiamat, merangkumi seluruh kehidupan manusia yang mesti dipimpin, dilaksanakan hukum hakamnya. Sudah tentulah bebanannya sangat berat. Dan Allah memilih hari-hari yang mulia bagi umat-umat Nabi-Nabi.
bagi umat Muhammad SAW diberi hari Jumaat. Bagi Bani Israel Yahudi diberi hari Sabtu. Dan bagi umat Nabi Isa Kristian diberi hari Ahad. Hari Jumaat adalah hari bagi umat Islam. Ini kurnia daripada Allah. Disebut di dalam hadis yang kita baca tadi, hadis muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis yang lain, di mana sahih nas selepas Al-Quranul Karim ialah hadis-hadis muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan ulama-ulama hadis yang lain. Oleh kerana itu hari Jumaat adalah hari mulia bagi umat Islam, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat salah mereka yang memilih hari Ahad bagi cutinya. Boleh kerja belaka hari apa-apa pun boleh kerja. Nak kerja semajang 7 hari seminggu pun tak apa, tak jadi salah. Tetapi hari Jumaat adalah hari mulia bagi umat Islam. Bila penjajah datang, penjajah memilih hari Ahad, dan orang yang ikut penjajah pilih hari Ahad juga. Ini berlaku. Walaupun perkara itu dipandang kecil, tetapi hadis ini menunjukkan syiar yang sangat besar pada hari Jumaat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada cuti hari Jumaat hanyalah negeri Terengganu, Kelantan, Kedah dan Johor. Hari lain habis diubah pada hari Ahad berlaku. Terengganu, Kedah, Kelantan, Johor dia tak berani nak buat. Takut kerana takut korang, bukan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Pembahagian suratan-suratan amal, sahaiful amal, iaitulah suratan amal yang ditulis oleh malaikat terhadap hamba di masa mereka di dunia, yang berhubung dengan perkara-perkara i'tiqad, perkataan dan perbuatan-perbuatan. Perkara ini dinyatakan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sesiapa yang tidak percaya menjadi kafirlah ia. Perkara ini mempunyai hubungan juga dengan hisab, suratan amal. Tidak dibahagikan pada hari kiamat nanti kepada malaikat, anbiya dan mereka yang masuk syurga dengan tiada hisab. Mereka yang dibahagikan suratan amal itu dengan ditaburkan kepada mereka. Ada yang mengambilnya dengan tangan kirinya atau dari belakangnya. Peristiwa yang disebut dalam Al-Quranul Karim, disebut dalam hadis Nabi SAW, ialah peristiwa dibahagikan suratan amal masing-masing pada hari kiamat kelak. Kerana tiap-tiap orang ditugaskan malaikat untuk menjaganya. Malaikat mencatat amal-amal yang dibuat oleh manusia. Ada malaikat yang mencatat amal kebajikan, amal yang baik. Ada malaikat yang mencatat amal yang jahat. Amal yang baik, sebaik saja niat untuk mengerjakan amal yang baik, belum lagi buat, ditulis 1 pahala. Setelah mengerjakan amal yang baik itu, digandakan lagi sehingga sekurang-kurang 10 kali ganda. Ada yang 700 kali ganda. Ada yang tak diketahui banyak gandanya. Ini amal yang baik. Ada pun amal yang jahat, niat nak buat jahat tak ditulis lagi. Ini kurnia Allah. Niat nak buat amal jahat tak ditulis lagi setelah mengerjakan amal yang jahat. Dia beri peluang untuk bertaubat dan ditulis dengan 1 sahaja suratan amal yang jahat itu. Tak digandakan seperti amal yang saleh. Ini adalah rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Walaupun demikian, banyak manusia suka mengerjakan amal yang jahat, tak suka mengerjakan amal yang saleh. Dan banyak mereka yang masuk neraka, lebih ramai daripada mereka yang masuk syurga. Di mana suratan amal ini akan dibahagikan kepada manusia pada hari kiamat kelak, kecuali mereka yang dikecualikan, para malaikat, para nabi-nabi dan orang-orang yang masuk syurga dengan tiada hisab. Mereka tak perlu lagi dibahagikan suratan amal ini. Ini pilihan Allah di kalangan hamba-hambanya. Firman Allah Ta'ala menceritakan pembahagian suratan amal. Wa idha suhufu nusyirat, surah At-Takwir ayat 10. Artinya,
dan apabila catatan amal manusia disebarkan. Ayat ini menyatakan amal manusia disebarkan pada para mahsyar pada hari kiamat kelak. Masing-masing mengambil suratan amal masing-masing. Firman Allah Ta'ala, wa kulla syai'in alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Surah Al-Isra ayat 13 hingga 14. Artinya, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatan sebagaimana tetapnya kalung di lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpinya dengan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Ayat ini menyatakan bagaimana amalan seseorang itu berkait dengan diri masing-masing sebagaimana rantai yang diikat pada leher, tak boleh nak dibuat. Macam rata diikat pada leher, bersangkut dengan dia, tak boleh nak melarikan diri. Itulah dia, amalan masing-masing dijadikan pada hari kiamat kelak. Kemudian disebarkan suratan amal, dan masing-masing akan dapat suratan amal dia, dan bila dibuka, dia ingat apa yang dia buat. Dia ingat, betul, memang betul sungguh apa yang dia buat, tak boleh melarikan diri lagi, dicaci oleh malaikat. Semua mereka dapat membaca, sama ada dia boleh membaca di dunia dahulu ataupun tidak. Yakni mengerti dan fahamlah dia mana-mana amal yang baik dan amal yang jahat yang telah dilakukan. Semua orang boleh faham, boleh baca suratan amal itu. Sama ada yang boleh membaca atau yang buta huruf. Yang buta huruf kau Tuhan jadikan boleh baca. Dia tengok sendiri apa yang dia buat pada hari sekian, pada waktu sekian, pada saat sekian, di tempat sekian. Dia mengerjakan amal itu, sama ada baik ataupun jahat. Firman Allah Ta'ala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulha umru kitabiyah inni zanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah. Artinya, adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabmu ini. Sesungguhnya aku yakin bahawa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diredai, dalam syurga yang tinggi. Ayat ini mengesahkan, menceritakan bagaimana mereka yang mengerjakan amal yang baik, amal yang saleh, menerima buku kira-kiranya pada hari kiamat kelak, dalam keadaan yang suka dan sangat mengembirakan. Firman Allah Ta'ala, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu faghulluh thumma al-jahima salluh. Suratul Haqqah ayat 25 hingga 31. Artinya, dan adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baik kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dari diriku. Allah berfirman, peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masuklah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ayat ini menyatakan nasib mereka yang menerima kitab, buku yang di dalamnya amal-amal yang jahat untuk dihisapkan. Dia terima buku itu dalam keadaan yang sangat sedih, keadaan yang sangat menakutkan, sehingga dia mengatakan lebih baik mati, baik jadi tanah mati saja.
Tapi tak ada nak buat apa, dihidupkan. Orang beritahu hari ini dia tak percaya. Masa itu sedarlah dia, harta kekayaan dia tidak memberi apa-apa faedah. Kalau hari ini ada harta banyak, boleh rasuah, boleh macam-macam, beri harta untuk bebas, untuk ringankan hukuman. Hari itu tak boleh nak buat apa-apa. Termasuk mereka yang berkuasa, yang memerintah, raja, presiden, menteri, ketua, pemimpin, siapa saja yang berkuasa pada hari itu, kalau dia buat amal yang jahat pada hari ini, dia akan sedar bahawa kuasa dia tak boleh nak buat apa-apa. Tak boleh buat apa dengan kekuasaan itu. Maka dia akan menerima nasib, dan Allah berfirman, pegang dia, belenggukan dia, dan belenggukan tangan ke lehernya, dan masukkan dia ke dalam neraka yang menyala-nyala. Begitulah perbezaan di antara amal baik dan amal jahat. Orang yang mengerjakan amal yang baik, dia beri suratan amalnya dengan cara yang dia dapat mengambilnya dengan tangan kanannya. Demi dia melihat kitab yang terkandung dengan semua amal yang baik itu, bergembiralah ia dengan sepenuh kegembiraan. Adapun orang yang menerima suratan amal dengan tangan kirinya, menyesallah ia dengan penyesalan yang tidak berguna lagi. Sehingga dia berkata, lebih baik mati selama-lamanya, tidak payah lagi menerima kitab amalnya. Ini menunjukkan keadaan manusia pada hari kiamat, menunjukkan betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tidak menghukum manusia dengan ilmunya sahaja, melihatnya sahaja, mengetahuinya sahaja. Allah Ta'ala menghukum dengan kenyataan-kenyataan yang bertulis, ditulis oleh malaikat, dan Allah Ta'ala menghukum dengan saksi-saksi yang dibawa. Seterusnya Allah berfirman, menceritakan bagaimana cara orang-orang kafir mengambil suratan amal mereka. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa nad'u thubura wa yasla sa'ira. Surah Al-Insyiqaq ayat 10 hingga 12. Artinya, adapun orang yang diberi kitabnya dari belakang, dia ambil suratan amal kok belakang. Nak ambil kok belah kanan tak boleh, surat tu melarikan diri. Dia boleh ambil kok belakang ataupun belah kiri. Maka dia akan berteriak, celakalah aku, celakalah aku kat ini. Sesungguhnya Allah berfirman, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminih fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Surah Al-Isra ayat 71 hingga 72. Artinya, ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap-tiap umat dengan pemimpinnya. Pada hari itu Tuhan panggil manusia ikut pemimpin yang dia ikut di atas dunia ini. Pemimpin itu ialah rasul-rasul, dan pemimpin-pemimpin yang mengikut rasul, ataupun pemimpin yang melawan rasul, dan ikutan dia pemimpin yang menentang rasul. Dia akan ikut pemimpin-pemimpin itu pada hari kiamat kelak, dan suratan amal dia. Dan barang siapa yang diberi kitab amalannya dengan tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak diunyanyai sedikit pun. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, mata dia celak tapi akal dia buta, tak tahu nak pilih hak mana Islam, hak mana berlawan dengan Islam. Pilih pitih, pilih pangkat, pilih benda, bukan pilih dengan akal. Buta akalnya di dunia ini, walaupun cerdik, cerdik, tapi akal dia buta, tak dapat hidayah, kerana tak memilih akhirat, memilih dunia. Nescaya di akhirat nanti ia akan lebih buta lagi dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Di akhirat jadi lebih buta, lebih sesak lagi daripada di atas dunia ini. Wallahu a'lam.